Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita dan cerita ini memang sangat luar biasa peliknya. Kerana cerita kali ini Abang telah sampaikan dalam satu majlis. Dalam beberapa minggu yang lepas Abang dijemput dalam satu majlis. Ada satu keluarga buat family day. Jadi dia minta Abang datang dan ceritakan kisah ini yang Abang bawakan sewaktu Abang ceritakan dekat family day tu. Pelik kan? Abang telah dijemput untuk menghadiri satu family day keluarga dan diminta untuk bercerita di situ. Okey, jadi cerita ni Abang bawakan. Dan cerita ni memang cukup-cukup menarik. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang, diminta nama ditukarkan kepada nama orang lain. Jadi kali ini Abang gunakan nama Khairul, berlaku pada tahun 1984 di sebuah daerah di negeri Johor. Tapi cerita kali ini dia minta dekat Abang untuk sembunyikan nama daerah ini kerana dia kata ia melibatkan kematian seseorang yang juga rakan kepada bapa dia. Jadi dengan kata lain, cerita kali ini adalah bukan pengalaman daripada dia sendiri, tapi pengalaman daripada bapa dia. Satu pengalaman yang cukup luar biasa. Pada tahun 1980-an, mengikut kata Khairul, di negeri Johor, mereka telah mengadakan beberapa aktiviti untuk, dengan kata lain, untuk menjadikan remaja-remaja ataupun orang-orang dewasa pada waktu itu aktif dalam sesuatu. Dan aktiviti yang mereka lakukan kali ini adalah bersilat. Dengan kata lain, di setiap pelosok daerah Johor pada waktu tu, begitu kata Khairul, semua orang belajar silat. Bukan setakat silat-silat biasa. Ada setengah tu dia kata silat yang melibatkan silat kebatinan. Dengan kata lain, terpaksa bertapa, pergi menurun ataupun pergi ke kubur. Macam kita tengok cerita Piramli, macam itulah mengikut kata Khairul. Cerita kali ini Abang dapatkan melalui panggilan telefon. Jadi dia punya feel itu lain macam sikit. Okey. Jadi termasuklah dengan Bapak Khairul. Bapak Khairul pun terlibat dalam aktiviti silat, tapi bukan aktiviti-aktiviti silat yang biasa. Dia belajar aktiviti silat dengan satu tok guru yang memang sangat terkenal dekat daerah tu. Katanya tok guru tu ada mempunyai ilmu beralih-alih tempat dengan juga ilmu yang boleh bertukar menjadi abang cakap buaya harimau. Kalau buaya tu buaya darat, tu tak payah ilmu. Kita pun boleh bertukar dari. Okey. Jadi ceritanya, si tok guru ni memang sangat popular. Banyaklah anak muridnya, termasuklah bapa si Khairul ni belajar. Jadi daripada mula-mula anak muridnya sikit, bertambah, akhirnya jadi ramai anak muridnya yang belajar dekat situ. Bukan datang daripada Johor je, tapi datang daripada negeri-negeri berdekatan, iaitu Selangor, Perak dan juga Negeri Sembilan. Kerana kehebatan tok guru ni, banyaklah tok guru ni diundang untuk menjadi tok guru di tempat lain. Jadi di antara murid-muridnya adalah beberapa orang murid yang menjadi murid kesayangan. Kenapa tok guru ni ada murid kesayangan pada waktu tu? Kerana tok guru ni selalu merantau ke tempat lain untuk menolong-nolong orang ataupun memberi bantuan dari segi spiritual, tangkap makhluk alam sebelah ke apa ke. Jadi dia ada melatih beberapa orang anak murid yang memang tahu betul tentang cara perubatan tok guru, termasuk silat dan ilmu kebatinan. Di antaranya yang datang pada waktu tu yang menjadi anak murid adalah bapa si Khairul ni. Sebab itulah ceritanya memang sangat dekat dengan Khairul. Jadi, selain daripada belajar ilmu silat, mereka perlu memperkuatkan diri belajar ilmu kebatinan. Dan antara syarat untuk memperkuatkan ilmu kebatinan, mengikut kata Khairul, ketujuh-tujuh orang anak murid ni perlulah bertapa, berzikir-zikir dan bertapa di kawasan Gunung Ledang. Kerana Gunung Ledang pada waktu itu sangat terkenal sebagai tempat untuk menguji kehebatan ilmu masing-masing. Jadi sewaktu mereka berguru ataupun bertapa dekat kawasan Gunung Ledang tu, tidak pernah terjadi apa-apa kejadian yang menakutkan selain daripada dikacau. Kadang-kadang dia kata tengah bertapa, ada yang makcik rockers melintas, ada yang gula-gula melintas, ada yang makhluk besar berbulu-bulu melintas.
Tapi disebabkan mereka telah dipersiapkan dengan pelbagai ilmu yang dibekalkan oleh Tok Guru, dengan kata lain, makhluk-makhluk itu tidak berani untuk mendekatkan diri. Jadi ia menambah keyakinan ketujuh-tujuh sahabat ni untuk terus beraksi dan menolong Tok Guru. Sekiranya Tok Guru tak ada di kampung mereka, mereka akan memberi bantuan kepada orang yang datang meminta tolong. Dan itu telah dibenarkan oleh Tok Guru terbabit, Tok Guru harimau berantai lah. Tok Guru tu memang pandai ilmu harimau katanya, bukan ilmu buaya. Jadi nak jadi satu cerita lah pada satu kehebatan ketujuh orang budak ni, tujuh orang anak muda ni memang terkenal lah di kampung-kampung sebelah, di kampung mereka memang terkenal lah, boleh dikatakan di daerah tu lah, senang cerita. Daerah tu semua orang tahu tentang ketujuh-tujuh budak ni, termasuk bapak si Khairul ni, memang hebat. Orangnya baik, merendah diri, ilmunya tinggi, selalu bagi bantuan dan selalu dengar apa yang Tok Guru dia nasihatkan. Okey, jangan tak cakap kat abang, oh ni ilmu ni salah abang, ini abang ceritakan aja. Sebab abang pun tak ada dekat zaman tu. Abang kecil, abang kecil pada waktu tu. Jadi abang tak tahu situasi sebenar bagaimana orang-orang pada zaman tu yang katanya mereka mengamalkan ilmu silat pada masa yang sama dicampur-campurkan dengan ilmu kebatinan. Jangan kata oh salah bangsa, abang pun tak tahu. Jadi kita dengarkan aja ceritanya untuk jadikan iktibar kan. Okey. Pada satu hari tu dekat satu daerah di Kota Tinggi berlaku satu peristiwa orang minyak kata pada tahun 80-an. Diseranglah orang minyak dekat kawasan daerah tu. Semua orang takut. Orang minyak ni katanya sebenarnya berasal daripada orang yang menuntut ilmu untuk menjadi kebal. Ada pada pandangan yang lain, dia menuntut ilmu yang salah, sebab itu bertukar menjadi orang minyak. Jadi kejadian tentang orang minyak tu memang menjadi heboh, menyebabkan ramai orang takut, terutamanya anak-anak dara. Sebab mereka kata untuk memperkuatkan ilmu orang minyak, mereka perlu apa nak cakap perkataan yang sesuai adalah perlu merosakkan beberapa orang anak dara untuk memperkuatkan ilmu kebatinan diorang, iaitu ilmu orang minyak. Dan pada masa yang sama mereka akan dianugerahkan kekebalan, takluk dengan senjata dan sangat hebat dengan ilmu menghilangkan diri bila mereka berjaya meniduri satu jumlah anak-anak dara di dalam satu kawasan. Jadi cerita tentang orang minyak ni menjadi ketakutan dalam daerah, di satu daerah di kawasan Kota Tinggi. Penduduk kampung dekat situ mencadangkan untuk diajukan benda ini kepada Tok Guru harimau berantai tadi. Tok Guru kepada ayah kepada Khairul tadi kan. Jadi supaya Tok Guru tu dapat menolong. Tapi pada waktu tu Tok Guru tu memang betul-betul dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Sebab dia kata Tok Guru tu waktu tu memang sudah cukup uzur dan tua. Jadi untuk bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain, dia perlukan bantuan yang sangat, ialah orang tak boleh nak bergerakkan, orang tua. Tapi muncullah pada waktu tu dia ada 7 orang anak murid yang memang pakar tentang ilmu-ilmu yang telah diturunkan. Jadi dengan kata lain, Tok Guru ni pun arahkanlah 7 orang anak murid ni pergilah dekat kampung tu untuk membenteras orang minyak. Jadi sampai dekat kampung tu, mereka bertujuan ditempatkan di balai raya. Tidur dekat balai raya, diberikan makanan oleh orang-orang kampung semata-mata untuk membantu dalam menangani masalah orang minyak tadi. Jadi nak jadi dipendekkan cerita, akhirnya mereka berjaya menampak kelibat-kelibat orang minyak. Tapi orang minyak ni bukan senang untuk ditangani sebab orang minyak mempunyai ilmu menghilangkan diri. Dia boleh menghilangkan diri waktu dikepung. Jadi itu menjadi satu kesulitan yang sangat untuk menangkap mereka. Jadi ketujuh-tujuh orang ni pun tak habis akal. Diorang pun fikirkan bagaimana caranya untuk menangkap orang minyak. Beberapa kali juga kejadian orang minyak tu dikepung tapi tidak berjaya untuk ditangkap. Mungkin sebab dia licin ataupun digelap. Tapi takut mungkin dia licin. Ya. Jadi disebabkan tu mereka mencari idea bagaimana caranya untuk menangkap orang minyak. Mula-mula mereka memasang perangkap, iaitu meletakkan seorang anak dara di dalam satu rumah dan mereka tunggu di sekitar rumah. Tapi selepas orang minyak tu tahu yang itu adalah perangkap, orang minyak tu datang hanya sebentar dan melarikan diri. Dengan kata lain, perangkap pertama ni tidak berjaya. Jadi diorang fikirkan bagaimana lagi nak tangkap orang minyak. Akhirnya diorang jumpa satu idea. Ideanya adalah diorang sendiri yang menjadi orang minyak. Diorang sapukan badan diorang dengan minyak dan
berjalan dengan tidak berpakaian di sekitar kampung pada malam itu. Sebenarnya benda itu telah diberitahu oleh ketua kampung. Telah diberitahu kepada ketua kampung supaya ketua kampung maklumkan kepada orang-orang tertentu, jangan terkejut kalau terjumpa banyak pula orang minyak kat kampung kita. Jadi pada waktu tu disebabkan kecerdikan mereka bertujuh, akhirnya orang minyak tu berjaya ditangkap. Sebabnya orang minyak tu mungkin keliru. Pula ramai pula orang minyak yang dalam kampung ni. Dia pun dah keliru. Mungkin dia pun terborak dengan satu sama lain. Dia ingat dia kawan dia kan. Kau orang minyak pada mana? Aku minyak pada Kota Tinggi. Kau mana? Aku orang Jasin. Agaknya macam tu lah. Akhirnya orang minyak tu tertipu dan akhirnya tertangkap. Dan sebenarnya orang minyak tu adalah, nak beritahu ke tidak ya, dia adalah datang daripada negeri seberang. Abang pun tak boleh nak cakap secara terang sebab takut orang tersalah faham. Okey. Jadi ia datang daripada ilmu orang seberang, datang ke sini untuk menuntut, untuk menguji ilmunya. Jadi itulah puncanya macam mana orang minyak hadir di kawasan Kota Tinggi. Tapi ceritanya tak habis kat situ. Ini bukan cerita utamanya tau. Ini baru cerita sampingan. Yang kedua ni baru abang nak masuk cerita utama. Kehebatan mereka semua menangkap orang minyak telah diketahui oleh seluruh kawasan-kawasan, orang-orang kampung di sekitar, termasuk kawasan Kota Tinggi. Tentang kejadian orang minyak tu berjaya ditangani oleh 7 orang anak muda yang mempunyai ilmu yang bagus. Ini tahun 1984 tau. Dah lama. Abang pun masa kecil lagi, baru sekolah, baru tadika gitulah. Jadi dia kata benda ni menjadi heboh lah dalam setiap kampung. Tak jadi cerita pada satu hari, ada satu kejadian. Satu kampung tu diganggu dengan gangguan hantu raya. Hantu raya tu telah mengacau orang kampung, menyebabkan orang kampung tu jadi ketakutan. Jadi bila jadi ketakutan, antara idea yang mereka lontarkan adalah minta tolong kepada 7 orang budak ni ataupun tok guru mereka untuk menangani masalah ni. Tapi tok guru ni selepas diberitahu untuk menolong kampung ni, tok guru ni tak nak tolong. Mula-mula si anak murid 7 orang ni agak pelik. Kenapa pula selalunya tok guru diorang akan tolong kalau ada orang yang minta bantuan. Tapi kenapa kali ini tak ada pertolongan diberikan? Mula-mulanya mereka bertindak sendiri. Cakap dengan tok guru tu, mereka pergi ke kampung tu untuk menangkap hantu raya ataupun menghalau hantu raya yang berkeliaran dekat kawasan kampung tu. Tapi perbuatan mereka ditegah oleh tok guru sebab tok guru cakap, ini bukan kamu punya level. Abang nak cakap level tu macam, ini bukan kamu punya saingan, tandingan. Dengan kata lain, kalau kamu pergi ke sana, kamu menangani ilmu orang hantu raya tadi, ia akan memberikan keburukan kepada kamu di akhir kemudian nanti. Mula-mulanya si 7 anak murid ni agak rasa macam nak ikutlah juga sebab itu yang dicadangkan oleh tok guru. Tapi lama-kelamaan disebabkan sifat muda yang rasa macam membuak-buak, rasa macam nak buat sesuatu yang menjadi bualan dan pujian orang ramai, anak muda kan. Jadi mereka pun berpakatlah 7 orang. Di antara 7 orang ni, ada seorang yang tak pergi. Sebab yang seorang tu tak pergi, dia dah nak kahwin, dia dah bertunang. Iaitu bapa si Khairul. Walaupun dia tak ada dalam kejadian kali ni, tapi dia tahu ceritanya. Okey. Jadi bapa si Khairul tak pergi sebab dia kata dia tak nak nanti kalau dia mendapat musibah, memberi keburukan kepada tunangnya. Keenam-enam kawan dia ni akhirnya pun pergilah ke kampung tu. Okey, jadi ni selepas tu baru diceritakan semula, kita cerita apa yang berlaku. Jadi dia orang pun pergilah dekat kampung tu. Tak tahulah apa cerita yang terjadi dekat kampung tu, senyap macam tu je. Dan akhirnya selang seminggu, mereka semua pulang daripada kampung tu dengan keadaan yang sangat membanggakan. Kerana mengikut kata ayah Khairul, keenam-enam kawan dia ni berjaya menghalau hantu raya tu keluar daripada kampung tu. Mereka balik pada waktu tu daripada kampung tu adalah pada hari Sabtu. Ini Sabtu ni adalah hari yang abang letak. Sebab dia kata ceritanya berdekatan je. Nanti faham kenapa abang cakap abang letakkan pada hari Sabtu. Kita letakkan pada hari Sabtu. Mereka semua balik daripada kampung tu hari Sabtu. Wah, bapa si Khairul ni pun rasa macam tak ada apa-apa berlaku pada kawan-kawan dia, rasa menyesal juga tak ikut. Tapi bila balik daripada tu, walaupun kawan dia mendapat kejayaan katanya, dapat menghalau hantu raya, tapi masing-masing mukanya macam muka tak selesai.
Muka macam ketakutan, muka macam sesuatu yang buruk akan berlaku. Jadi si bapa Khairul ni tanyalah dengan kawan-kawan dia, ceritakanlah apa yang berlaku. Kawan-kawan dia kata dia tak nak ceritakan sebab masing-masing dalam keadaan yang penat. Hari Sabtu, kita berkumpul pada hari Ahad di rumah Tok Guru dan kita akan ceritakan apa yang berlaku yang sewaktu kita di sana. Sebab tu bapa si Khairul ni bagi tahu yang tindakan mereka berenam pergi ke kampung sebelah mendapat kemarahan Tok Guru. Sebabkan Tok Guru kata keenam-enam mereka ni tidak dengar cakap, takut nanti ada musibah yang berlaku. Okey. Ada kaitan tau semua ni. Jadi selepas hari Ahad, waktu tu hari Ahad, hari Sabtu dia orang balik kan hari Ahad. Bila hari Ahad pada waktu tu tiba-tiba heboh satu kampung, keenam-enam budak anak-anak remaja tadi yang pergi menghalau hantu raya dekat kampung sebelah tu, semuanya mendapat musibah. Salah seorang daripadanya telah berjaya naik ke pokok ketapang dan terjun sampai patah kaki. Ada seorang tu pula menjerit-jerit pada waktu malam sampaikan semua orang yang ada di sekitar tu rasa terganggu. Dijerit-jeritnya, yang dijeritnya adalah panas, panas, panas aku, macam memaki-maki Hamon orang-orang sekeliling. Yang ada seorang lagi tu pula menangis-nangis sepanjang malam. Ni kejadian ni satu malam ni, menangis-nangis sepanjang malam. Jadi pelik. Yang ada seorang lagi tu pula demam. Lepas tu ada 2-3 orang lagi tu ada macam nak gila-gila, bercakap seorang-seorang. Jadi apa yang berlaku kepada 6 anak murid Tok Guru ni mendapat perhatian pada Tok Guru. Tok Guru ni pun memang turun ke rumah-rumah diorang dan marah sangat. Sebab itu dia kata, aku tak kasih budak-budak ni pergi menolong orang kampung itu menghalau hantu raya. Sebab inilah sebabnya. Jadi mula-mula orang tak faham kenapa jadi macam tu. Kenapa budak-budak ni hanya menolong menghalau hantu raya dengan ilmu yang mereka ada, tapi di akhirnya mereka mendapat musibah. Kenapa jadi macam tu? Tapi tak sempat nak bercerita, Tok Guru ni kata kita kena selamatkan semua orang ni. Jadi Tok Guru ni pun memang ada ilmu kebatinan, ilmu agama yang bagus, ilmu akhirat yang bagus. Jadi Tok Guru ni pun menjalankan upacara solat ataupun berzikir untuk menghalau, membuang apa-apa yang melekat dekat badan 6 orang budak tadi supaya budak ni kembali pulih. Mula-mula budak yang loncat daripada pokok tu patah kaki dia. Walaupun kaki dia dah patah, dah masuk hospital, tetap juga dia meraung-raung seolah-olah macam tak kesedaran, tak sedar. Tok Guru ni sampaikan pergi ke hospital bagi air jampi, air-air yang dibacakan ayat suci Quran. Jadi budak-budak tu sedar semula. Tapi pada waktu tu Tok Guru tak nak tanya lagi dan orang kampung tak tahu kenapa jadi macam tu. Jadi seorang pun dah sedar. Jadi Tok Guru pun pergilah seorang lagi yang meraung-raung tu pula, yang menangis-nangis tu pula, disedarkan menggunakan air jampi juga, sedar. Lepas tu seorang lagi pula yang kata menangis-nangis tadi, yang menjerit-jerit tadi, dibaikkan. Okey. Dan 3 orang lagi yang dalam keadaan gila-gila separuh halam tu pun berjaya diubati oleh Tok Guru. Tapi di antara 6 orang ni yang paling teruk tu yang panjat pokok ketapang yang sampai jatuh tu. Jadi selepas semua orang baik, Tok Guru pergi. Di antara tu mestilah ada ketuanya kan. Ketuanya nama Nizam. Tok Guru ni pergilah ke Hanizam. Tok Guru ni pergilah berjumpa dengan ketuanya yang bernama Hanizam. Yang ketuanya adalah yang terakhir diubat, iaitu yang dah gila-gila tu. Tok Guru ni pun tanyalah, apa sebenarnya yang berlaku pada waktu kejadian. Pada waktu tu bapa si Khairul ni pun ada juga. Jadi dia ceritakanlah semuanya apa sebenarnya yang berlaku sepanjang mereka berada di kampung tu, yang menyebabkan mereka semua mendapat musibah di akhirnya, walaupun mereka berjaya menghalau makhluk alam sebelah, iaitu hantu raya. Walaupun ke-6-6-nya berjaya diubati, tapi salah seorang daripadanya yang jatuh pada pokok tadi selepas beberapa hari dekat hospital akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab sewaktu dia jatuh daripada pokok tu, dia mengalami kecederaan yang agak serius di abdomen utama. Jadi sebab itulah kenapa abang tak nak beritahu di manakah daerah cerita ini sebenarnya berlaku. Cuma abang beritahu berlaku dekat negeri Johor tahun 1984. Jadi si Tok Guru ni dan juga Khairul dan juga beberapa orang kampung termasuk bapa-bapa kepada mangsa semua pergi ke rumah ketuanya yang nama Hanizam tadi tu, ketua anak murid Tok Guru ni tadi, bertanyakan sebenarnya, cuba ceritakan apa yang berlaku. Jadi Hanizam cerita waktu tu mereka semua pada awalnya memang tak berani untuk melawan apa yang telah diarahkan oleh Tok Guru, iaitu jangan pergi ke kampung tu, menolong kampung tu untuk menghalau hantu raya. Tapi mereka berenam pergi sebab mereka yakin di atas kejayaan menangkap
orang minyak tadi tu, yang pada awal-awal abang cerita tadi tu, mereka mempunyai keyakinan untuk menangkap ataupun menghalau hantu raya tadi. Bila sampai dekat kampung tu, mereka bercakap dengan orang kampung tu, terutama bercakap dengan anak-anak muda kampung tu yang mereka nak memberi bantuan untuk menghalau hantu raya. Tapi tindakan mereka tidak disambut baik oleh anak-anak muda kampung tu. Sampaikan mereka diberi amaran, jangan dikacau hantu tu, hantu raya tu, biarkan dia berkeliaran. Benda tu tak lama, selama 44 hari je, ataupun 40 hari je. Jangan dikacau, biarkan dia, nanti dia hilang sendiri. Tapi Hanizam kata pada waktu tu mereka fikirkan dah alang-alang menyeluk Pakasam, biar sampai ke pangkal lengan. Dah alang-alang datang, rugilah kalau tak buat sesuatu. Jadi diorang pun menggunakan ilmu yang diorang ada untuk memancing keluar hantu raya tadi. Jadi selepas berjaya hantu raya tu keluar, mereka pun menggunakan ilmu dan zikir yang mereka tahu. Dia bagi debiknya hantu raya tu. Dia kata padahal hantu raya tu memang kalau ikut logik memang tak boleh disentuh. Tapi dengan berkat ilmu yang diorang belajar tu, diorang boleh bertumbuk dengan hantu raya tu. Bertumbuk betul-betul. Yang si 6 orang ni bertumbuk hantu raya tu. Selepas hantu raya tu berjaya ditumbuk, maksudnya dihalau lah macam tu. Kita nak kata bertumbuk tu macam pelik sangat. Dengan kata lain, dihalau lah. Berjaya dihalau daripada kampung tu. Mereka pun gembira lah. Tapi keesokan harinya, 5 hari tu, dia orang ni berenam cuba umpan makhluk tu untuk keluar, menyerah diri. Sampai hari kelima barulah makhluk tu keluar. Itu pun dengan menggunakan darah ayam. Supaya makhluk tu keluar, munculkan diri, barulah dia orang boleh debik. Abang guna perkataan debik. Debik hantu tu supaya insafkan diri. Larikan daripada situ. Sejak daripada tu, lepas dia orang berjaya tumbuk hantu tu pun pergilah. Dia bukan tumbuk sebenarnya, halau. Abang rasa tak sedap pula guna perkataan tumbuk. Tapi boleh je lah. Jadi lepas tu, hantu tu pergilah, tak adalah kacau dekat kampung tu. Besoknya, orang-orang kampung tu sergah budak-budak ni semua. Mengamuk dengan budak-budak ni. Kenapa budak-budak ni kacau hantu tu? Mula-mula budak-budak ni cakap lah, kita orang datang untuk memberi bantuan. Kan? Jadi, itu pun telah benda ni kan sesuatu yang baik kan? Jadi, apa salahnya memberi bantuan? Rupanya orang tu cakap, hantu raya tu kepunyaan Bomoh dekat kampung tu. Bomoh tu pula adalah seteru kepada tok guru diorang. Dengan kata lain, diorang dulu adalah sama-sama dalam grup silat. Tapi entah macam mana, seorang ke ilmu hitam, seorang ke ilmu putih. Yang ilmu hitam tu lah yang mati, yang ada hantu raya tu. Sebab itu tok guru tadi tu tak nak anak-anak murid dia masuk campur. Sebabnya, kata tok guru, benda tu bukannya akan ada selama-lamanya. Dia selama 40 hari je. Lepas 40 hari dia hilang lah. Sebab dia dah nak cari tuan yang lain. Dia akan meraya-raya dalam hutan ke, meraya-raya tepi sungai ke, macam tu. Tapi budak-budak ni tak sabar. Dia pergi gedebuknya benda tu. Dah benda tu mengaruk. Selepas budak-budak tu berdebik benda tu memang hilang. Tapi selepas-lepas tu, benda tu lagi teruk mengamuknya daripada sebelumnya. Orang-orang kampung tu jadi stres, jadi marah. Kenapa budak-budak ni mandai-mandai masuk ke kampung orang tanpa izin, lepas tu pergi debik hantu orang tu, lepas tu hantu orang tu dah mengaruk. Lepas tu budak-budak ni pun berjanjilah untuk tangkap kali yang kedua. Tapi kali yang kedua ni, walaupun diumpan dengan darah ayam, benda tu tak keluar. Tapi kebanyakan daripada anak-anak gadis, budak-budak dirasuk-rasuknya. Banyak kejadian kerasukan dekat kampung tu selepas ke-6 budak ni tadi berjaya debik hantu tu. Dengan kata lain, hantu tu tak boleh didebik. Hantu tu, makhluk tu lah, jin tu membalas dendam dengan cara yang lain, merasuk orang kampung tu. Disebabkan tu orang kampung tu marah betul dengan budak-budak berenam ni. Sebab itu bila balik daripada kampung tu, budak-budak tu nampak macam ceria, nampak macam berjaya mengalahkan sesuatu. Tapi mukanya macam muka tak selesai, muka macam ada sesuatu yang tergantung. Jadi disebabkan itu, barulah semua orang jelas kenapa tok guru tak bagi mereka berenam pergi ke kampung tu untuk memberi bantuan. Yang pertama, kerana hantu raya yang datang ke kampung tu adalah kepunyaan seorang tok guru ilmu hitam yang kuat. Dan tok guru tu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Yang kedua adalah keadaan hantu raya tu selalunya memang tak lama.
dia dalam masa 40 hari selepas kematian Tok Guru tu, dia akan hilang macam tu aja dan masuk ke alam dia lah, tak akan kacau alam manusia. Tapi disebabkan tindakan ke budak-budak berenam ni tadi membuatkan hantu tu stay dekat kampung tu. Dalam bahasa Inggerisnya stay, dalam bahasa Melayu kita dia tinggal lebih lama dekat kampung tu. Dia balas dendam dengan merasuk banyak budak. Jadi kejadian tu menyebabkan kerasukan beramai-ramai berlaku selama 2 hari berturut-turut. Mujurlah tidak ada kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Bagaimana budak yang terjun daripada pokok ketapang tu boleh meninggal pula? Jadi macam abang cerita tadi, dia jatuh dalam keadaan yang kepala dulu dengan menyebabkan beberapa anggota badan dia telah cedera teruk. Jadi disebabkan tu dia tak dapat diselamatkan. Dari tempoh mereka balik sampai budak tu meninggal mengambil masa lebih kurang seminggu. Tak berapa lama sangat. Tapi itulah, kalau kita tak dengar cakap orang tua, kenapa orang tua tegah, itu adalah ada sebabnya, ada alasannya kenapa. Dan pengajaran yang terbaik adalah dengarlah cakap orang tua kan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Harap-harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Dan cerita ini disampaikan oleh Khairul, iaitu yang alami ceritanya adalah bapa dia, bukan Khairul sendiri. Khairul kan nama dia. Jadi dia kata cerita ni boleh jadikan iktibar kerana setiap kali kalau kita pergi ke sesuatu tempat, terutama tempat orang, tempat itu kadang-kala ada ceritanya tersendiri ataupun ada pantang larangnya tersendiri. Janganlah kita mandai-mandai buat keputusan sendiri. Apa-apa pun kita perlu bertanya dengan orang kampung tu supaya untuk mengelakkan perkara buruk tidak berlaku macam ke-6 orang budak ni. Itu mujur lah. Nak kata mujur tak sedap juga. Seorang meninggal kan. Kalau ke-6 meninggal jadi harulah. Dan kes ni tak dapatlah dibawa menjadi kes polis sebabnya dia melibatkan sesuatu daripada alam sebelah. Takkan nak cakap dekat polis yang budak tu dirasuk oleh hantu dan dia terjun daripada pokok ketapang. Tak adalah cakap macam tu lah kan. Tapi ramai juga yang berfikir macam mana budak tu boleh panjat pokok ketapang yang tinggi tu untuk terjun. Itu adalah satu benda yang tak logik kan. Pengajaran yang bagus untuk kita semua. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan hiburan. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari dengan cerita yang lain yang lebih santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.